Gencatan senjata sepatutnya menghalang perkara seperti ini daripada berlaku. Tetapi kini, rantau ini sekali lagi berada di ambang krisis. Tuduhan bertalu-talu apabila Hizbullah dan Israel saling menyalahkan berhubung eskalasi maut terbaru pada hujung minggu lalu. Bersama kita hari ini dalam Jerusalem Minute untuk membantu menjelaskan isu ini ialah jurucakap antarabangsa untuk Pejabat Perdana Menteri dan Mejar Simpanan IDF, Doron Spilman. Selamat kembali ke Jerusalem Minute di JNS TV, Alex. Mungkin ada strategi baharu dari Amerika Syarikat berkaitan Iran. Laporan menunjukkan Amerika Syarikat kini semakin menumpukan usaha untuk melemahkan Iran melalui sekatan dan tekanan ekonomi berbanding cara ketenteraan. Saya rasa ini sebenarnya menunjukkan bahawa Trump tidak mahu terlibat dalam satu lagi konflik ketenteraan, sekurang-kurangnya dalam jangka masa pendek. Dan ini mungkin berterusan sehingga tamat pilihan raya pertengahan penggal. Tetapi jelas bahawa beliau mahu terus menggandakan tekanan ekonomi dan ada beberapa persoalan penting di sini. Kenapa mereka melonggarkan tekanan ekonomi pada mulanya? Anda tahu, kenapa mereka menarik balik sekatan itu? Jika mereka mengekalkan sekatan dari dulu hingga sekarang, kemungkinan besar mereka mungkin dapat mengelakkan beberapa insiden ketenteraan yang kita lihat sejak beberapa minggu dan bulan kebelakangan ini. Dan Iran akan berada jauh lebih hampir kepada kejatuhan ekonomi mereka. Tetapi saya rasa, sekali lagi, Trump menjelaskan keutamaannya untuk tidak terlibat secara ketenteraan. Saya tidak semestinya berfikir bahawa ini bermakna Amerika Syarikat tidak akan terlibat secara ketenteraan. Saya cuma rasa buat masa ini, sekurang-kurangnya, Trump menunjukkan pendiriannya dengan berkata tidak kepada tindakan ketenteraan, ya kepada tekanan ekonomi. Sudah tentu, pilihan raya pertengahan penggal pada awal November, Presiden Trump bagaimanapun pada hujung minggu lalu berkata beliau berhasrat untuk menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS. Mari kita saksikan klip ini. Dan selepas kita selesai menewaskan Iran yang sedang ditewaskan dengan teruk, tidak lama lagi saya akan mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Syarikat. Alex, apa pendapat awak tentang klip itu? Presiden Trump dengan kenyataan lancangnya di sini. Adakah ini realistik? Adakah ini hanya sebahagian daripada gurauan oleh Presiden? Apa pendapat awak tentang ini? Baik. Ya, sememangnya satu kenyataan yang mungkin akan membangkitkan kemarahan pihak Iran. Saya tidak dapat bayangkan mereka akan gembira mendengar Presiden Trump bercakap tentang menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika. Maksud saya, mari kita ingat bahawa Selat Hormuz bukanlah wilayah Iran. Ia bukan milik Iran, ia bukan milik Oman, ia bukan milik sesiapa pun. Ia adalah laluan air semula jadi antarabangsa yang sepatutnya terbuka dan bebas untuk orang ramai. Amerika Syarikat tidak sepatutnya memilikinya. Iran juga tidak sepatutnya memilikinya. Tiada siapa yang sepatutnya mengenakan bayaran untuk laluan kapal di situ. Bukan yuran perlindungan, bukan apa-apa bayaran lain. Tetapi saya rasa apa yang Presiden Trump maksudkan ialah beliau tidak akan membenarkan situasi di mana Iran atau Oman mencapai persetujuan untuk mendakwa selat ini milik mereka. Dan kita telah banyak kali mendengar sejak beberapa minggu lalu bahawa Iran dan Oman sedang merundingkan satu perjanjian dan Amerika Syarikat, anda tahu, seolah-olah memerhati untuk melihat jenis perjanjian apa yang akan dicapai dan dimuktamadkan oleh kedua-dua negara ini. Dan di sini saya rasa Trump menjawabnya dengan jelas begini. Tidak, Amerika Syarikat sekurang-kurangnya akan menjadi pelindung Selat Hormuz. Amerika Syarikat akan menjadi satu-satunya kuasa yang akan menjamin kebebasan laluan untuk semua kapal melalui selat tersebut. Alex, seperti yang anda katakan, Iran sudah pun sebenarnya menolak tuntutan Amerika dalam mengawal selat itu. Presiden Trump juga memberi amaran kepada rakyat Amerika bahawa konfrontasi ini mempunyai kos ekonomi, merujuk kepada harga petrol yang tinggi sebagai kos yang perlu untuk menghalang Iran daripada memperoleh senjata nuklear. Ya, kita lihat bahawa harga petrol melebihi $4 seglen di Amerika Syarikat. Itu sesuatu yang Trump memang mahu lebih rendah. Anda tahu, beliau sentiasa berkempen mengenai perkara ini. Beliau sentiasa bercakap tentang menurunkan harga minyak daripada paras tinggi semasa pentadbiran Biden. Bagi Trump, menurunkan harga minyak adalah sasaran ekonomi utama. Namun, selagi Selat Hormuz kekal dalam keadaan tidak stabil ini, apa yang kita lihat ialah harga minyak terus meningkat. Dan sementara itu, jika Trump tidak bersedia mengarahkan tentera untuk mengambil alih kawalan Selat Hormuz, beliau kini perlu menjelaskan kepada rakyat Amerika bahawa terdapat kos di sini terhadap apa yang telah berlaku dari segi ketenteraan berkaitan dengan Iran serta tekanan ekonomi yang berterusan yang merupakan satu strategi yang mungkin mengambil masa berminggu-minggu
berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menampakkan kesannya. Jadi, menyampaikan mesej ini kepada rakyat Amerika nampaknya menjadi sebahagian daripada kempen menjelang pilihan raya pertengahan penggal untuk mewajarkan kenaikan berterusan harga petrol. Alex, pada masa yang sama, kita telah menyaksikan pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah di Lebanon dan juga oleh Hamas di Gaza pada hari Sabtu. Perdana Menteri Netanyahu menghantar mesej berikut pagi ini. Hezbollah telah melanggar gencatan senjata di Lebanon dan menyerang pejuang kita di dalam garisan kuning. 3 pejuang IDF cedera parah dalam serangan itu. Jadi Alex, daripada apa yang kita tahu, sebuah drone bunuh diri yang dilancarkan oleh Hezbollah telah menyasarkan askar-askar yang melindungi komuniti sempadan Israel. 3 askar cedera parah dalam serangan itu. Pada masa yang sama, Menteri Pertahanan Katz pula berjanji untuk membalas di semua medan, merujuk kepada Lebanon dan juga pelanggaran oleh Hamas yang menyerang kedudukan Israel di Gaza. Anda lihat kemudian dalam petikan Perdana Menteri, beliau berkata bahawa IDF bertindak mengikut dasar kepimpinan politik dan sedang menghapuskan sebarang ancaman terhadap pasukan serta rakyat kita, baik di Lebanon maupun di Gaza. Jadi apa yang anda lihat ialah IDF perlu terus berada dalam keadaan kesiapsiagaan maksimum dan sedang bertindak balas terhadap Hamas di Gaza. Dan secara teorinya, Israel sudah pun mempunyai perjanjian gencatan senjata yang telah ditandatangani beberapa bulan lalu yang diusahakan oleh Amerika Syarikat. Dan Pelan 20, perkara yang telah dilaksanakan itu sepatutnya dipantau oleh lembaga keamanan ini, namun Hamas nampaknya enggan melucutkan senjata seperti yang ramai antara kita telah jangkakan akan berlaku. Dan perkara yang sama berlaku di Lebanon. Walaupun terdapat perjanjian gencatan senjata yang telah ditandatangani oleh Israel dengan kerajaan Lebanon, pihak yang tidak menandatangani gencatan senjata itu ialah Hizbullah. Dan Hizbullah sebenarnya adalah pihak yang telah menyerang Israel. Jadi Israel mahu berada dalam situasi gencatan senjata, tetapi terus terpaksa menyerang Hamas di Gaza serta Hizbullah di selatan Lebanon. Untuk maklumat lanjut mengenai Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, kami berbesar hati untuk mengalu-alukan Doron Spillman, juru cakap antarabangsa untuk pejabat Perdana Menteri di studio ini. Senang bertemu dengan anda, Darren. Saya rasa seperti saya kembali ke rumah, Josh. Anda memang di rumah, sentiasa rasa seperti di rumah di JNS. Sangat gembira anda bersama kami. Mari kita terus beralih kepada situasi di Lebanon pada hujung minggu lalu. Hizbullah menyerang askar Israel di dalam zon keselamatan sepanjang sempadan Lebanon. Satu pelanggaran jelas terhadap gencatan senjata. Israel membalas. Laporan menunjukkan 11 orang terbunuh di Lebanon. Ramai daripada mereka, atau beberapa daripada mereka saya harus katakan, adalah orang awam. Tetapi menurut pejabat Perdana Menteri, Hizbullah dengan sengaja meletakkan orang awam di dalam kawasan tersebut dengan mengetahui bahawa Israel akan membalas. Anda tahu, inilah perkara yang orang ramai sukar untuk faham. Sebenarnya, saya baru saja bercakap dengan ibu saya yang menelpon saya. Dia seorang rakyat Amerika dan bertanya apa yang berlaku di Lebanon. Saya kata, Mak, dunia sebenarnya tidak dapat memahami betapa jahatnya orang-orang ini. Mereka menyerang pasukan kita di zon keselamatan. Jadi di zon keselamatan itu, lokasinya hanya beberapa batu dari sempadan Israel. Orang-orang kita sedang membongkar infrastruktur. Sebuah drone bunuh diri datang dan menyerang mereka, melanggar perjanjian yang telah dibuat, yaitu perjanjian gencatan senjata. Kemudian mereka mungkin tahu berdasarkan risikan Israel bahawa kita akan mengetahui dari mana arahan itu datang dan akan menyerang. Jadi apa yang lelaki itu lakukan? Dia mengambil nampaknya orang awam, menurut apa yang saya baca, keluarganya sendiri dan memindahkan mereka ke ibu pejabat tentera. Maksud saya, siapa yang akan buat begitu? Apa yang dia fikirkan? Dia fikir, apa mungkin ada orang akan perasan dan kita tidak akan menyerang. Atau bila kita menyerang dan menghapuskannya, maka dia mengorbankan seluruh keluarganya. Jadi kemudian dia boleh, melalui kematiannya, menuding jari kepada Israel dan berkata, kamu membunuh orang awam. Ia sangat tidak masuk akal. Dan, kamu tahu, cerita itu mulai terbongkar semalam. Saya bersama Perdana Menteri dan ketika itu adalah Syabat. Dan cerita itu sedang terbongkar. Dan kami dapat melihat kemana arah cerita itu. Dan apabila maklumat masuk, kami sedar, saya duduk bersama mereka betapa pentingnya untuk cuba memperbetulkan naratif itu. Jadi, bukankah isu asasnya di sini ialah Israel telah menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kerajaan Lebanon, tetapi kerajaan Lebanon tidak menyerang Israel di dalam zon keselamatan. Sebaliknya, yang ada ialah sebuah organisasi pengganas, Hizbullah, yang nampaknya masih menganggap dirinya sedang berperang dengan Israel. Jadi bagaimana boleh wujud perjanjian gencatan senjata, sedangkan Hizbullah, sebuah organisasi pengganas yang tidak pernah menandatangani perjanjian gencatan senjata itu, melanggar perjanjian tersebut? Bagaimana itu boleh berlaku? Lihat, keseluruhan perjanjian gencatan senjata sebenarnya bergantung pada satu perkara. Hizbullah tidak boleh terlibat.
Maksudnya, jika kita lihat, Lubnan dan Israel, kita telah berjiran selama 80 tahun. Untuk sebahagian besar masa itu, antara Israel dan Lubnan, keadaan adalah aman. Malah, pada tahun 1948, Israel menandatangani perjanjian gencatan senjata awal dengan Lubnan, tahun 67. Lubnan, Anda tahu, mereka kata mereka akan sertai. Mereka sebenarnya tidak benar-benar sertai perang itu. Israel. Sehingga, tahun 1982, apabila segalanya berubah. Israel, hanya mungkin ada 6 isu rentas sempadan sepanjang masa. Itu hampir tiada apa-apa. Hizbullah muncul, segalanya berubah. Jadi, keseluruhan perjanjian ini diasaskan pada idea bahwa masa depan baru yang sedang dibentuk ini, semuanya bergantung pada satu perkara, yaitu Hizbullah mesti diketepikan sepenuhnya. Dan Anda tahu, saya sering ditanya, adakah ini bermakna rundingan sedang gagal? Saya kata, ia adalah sebaliknya. Ini menunjukkan mengapa rundingan perlu ditandatangani dan perlu diteruskan dengan cepat. Ia mesti benar-benar menjadi kenyataan, karena Anda lihat, Hizbullah akan lakukan hampir apa sahaja. Dan Anda tahu, serangan itu bukan sahaja mereka menyerang askar-askar kita. Dari mana mereka menyerang? Mereka menyerang terus dari kawasan Istana Belfort, Rabung Al-Tahir, betul? Sebenarnya, apa yang telah berlaku? Itulah sebenarnya paksi kejahatan yang dibina di dalam Lubnan. Selama beberapa dekad, Iran, mungkin juga Korea Utara, sekali lagi, menurut laporan luar negara, membina kawasan yang dipenuhi terowong ini. Ia digelar kawasan terowong. Dan IDF telah berjaya menumpukan mereka di luar Rabung itu. Dan mereka tahu mereka akan kehilangan keseluruhan kedudukan mereka. Ini adalah barisan pertahanan kedua mereka. Jadi mereka cuba sebelum kami semakin dekat untuk cuba menyerang tentera kami. Kerana mereka tahu mereka hampir lenyap. Dan kami hanya perlu terus mara ke hadapan dan mendekati Lubnan. Saya rasa kita boleh selesaikan perkara ini. Bukankah tujuan utama komitmen Israel dalam rundingan gencatan senjata ialah Israel sebenarnya berundur lebih jauh? Betul? Bahawa Israel telah mara sehingga ke Sungai Litani. Disitulah mereka menetapkan garisan kuning. Kemudian mereka malah pergi sedikit lebih jauh ke Istana Belfort dan beberapa lokasi strategik lain. Dan sekarang mereka sebenarnya berundur dari 2 zon perintis tertentu, di mana tentera Lubnan sepatutnya mengawal kawasan-kawasan itu. Tetapi, kita telah melihat bahawa Hizbullah beroperasi sejauh utara hingga ke Beirut. Jadi bagaimana akhirnya anda mahu menghapuskan Hizbullah jika satu-satunya pasukan yang mampu menghapuskan Hizbullah ialah IDF? Dan IDF pula diminta untuk berundur lebih dekat ke sempadan Israel. Lihat, seluruh kawasan perintis itu bukan di kawasan ini. Ia berada di kawasan yang berbeza. Tetapi, Anda tahu, seperti yang saya terus terangkan, Anda tahu, ladang itu adalah kawasan perintis. Juri masih belum membuat keputusan tentang proyek perintis itu. Maksud saya, kita tidak boleh kata, wah, proyek perintis itu sudah berjaya dengan tepukan di latar belakang. Buat masa sekarang, kita sedang menunggu tentera Lubnan masuk dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar boleh, bahwa mereka mampu melucutkan senjata Hizbullah. Ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Jadi, kami tidak akan berundur. Sebenarnya, kami sudah berada di sini sebelum ini. Kami berada berhampiran Altai di sini, Ridge, di mana Hizbullah telah membina sesuatu yang besar. Ia seperti Pentagon bawah tanah. Ia sangat luar biasa apa yang mereka bina di situ. Kami berada di kawasan itu. Kami beroperasi di kawasan itu. Kami sudah jelaskan perkara ini dengan sangat jelas. Kami tidak dapat berundur, sehingga tentera Lubnan mara ke hadapan. Jadi bola kini berada di pihak mereka, dan Israel berharap kami menyokong mereka, bahwa mereka akan berjaya mengusir Hizbullah. Jika mereka tidak dapat mengusir Hizbullah, maka tiada apa yang menghalang. Hanya 10 batu antara Hizbullah dan komuniti Israel. Kami tidak akan kemana-mana. Perdana Menteri telah sangat jelas. Kami tidak akan bergerak kecuali kami melihat ia telah dilakukan. Apakah yang boleh memberi sebarang petunjuk kepada Israel bahawa tentera Lubnan mampu melemahkan Hizbullah? Kawasan yang kami undur itu adalah kampung-kampung yang bersih daripada Hizbullah. Anda bercakap tentang kampung-kampung yang tidak mempunyai Hizbullah di dalamnya. Apabila kami berundur dan tentera Lubnan masuk, itu adalah zon percobaan untuk memastikan Hizbullah tidak dapat masuk ke kampung-kampung tersebut. Jika tiba-tiba kampung-kampung itu mula mengibarkan bendera Hizbullah, kita akan menghadapi masalah yang sangat serius. Jika mereka mampu mempertahankan kampung-kampung itu dan memastikan ia selamat, serta memperluaskan kehadiran mereka, macam perkara lain juga kan? Anda mahu memberi seseorang ujian. Anda tahu, pertama sekali, ambil sistem yang sedang berfungsi dan pastikan Anda tidak merosakkannya. Kemudian teruskan dan gunakan sistem Anda sendiri. Jadi, itulah kedudukan kita sekarang. Mari kita bincangkan situasi di lapangan. Israel membalas dengan menyerang seorang komander batalion dalam pasukan Radwan Hizbullah. Dan saya cuma ingin tahu sekarang, apa yang boleh kita jangkakan seterusnya dalam beberapa jam akan datang, beberapa hari akan datang, dari segi kemungkinan serangan balas Hizbullah terhadap serangan itu? Apa yang kita tahu? Lihat, mereka tetap membalas. Ini adalah pasukan boter mereka. Pasukan boter ini ibarat hujung tombak kepada pasukan Radwan mereka. Mereka ini telah dilatih selama bertahun-tahun, dilatih oleh Iran, dibiayai besar-besaran. Mereka mempunyai peralatan yang hebat. Mereka tahu seluruh kawasan itu. Mereka inilah yang beroperasi di dalam terowong-terowong itu. Kamu kejutkan mereka di tengah malam pun, mereka tahu bagaimana untuk menyerang Israel. Itu adalah seorang komander sempadan yang kami bunuh, salah seorang orang atasan mereka. Dengar sini, mereka tetap menyerang. Seluruh isu kita, seluruh keadaan kita ialah mereka sentiasa cuba menyerang. Kita sedang melindungi. Mereka melancarkan drone bunuh diri ini dan mereka akan terus melakukannya. Satu-satunya sebab mereka akan berhenti melakukannya ialah jika mereka rasa pengakhiran sudah hampir dan mereka perlu bergerak ke arah penyelesaian diplomatik dan politik karena penyelesaian ketenteraan sudah tiada.
Tetapi itu akan bermakna Israel, Amerika Syarikat, dan kerajaan Lubnan perlu menjadi sangat-sangat kuat. Dan Israel, alhamdulillah, memang begitu. Maksud saya, jika kita bandingkan ini dengan 80 tahun terakhir kewujudan Israel. Sementara proyek perintis seperti ini berlangsung, dan kita lihat bagaimana ia berfungsi, kita sedang mengawal zon penampan. Ia adalah sesuatu yang menakjubkan. Di seluruh Israel, kita ada zon perlindungan ini. Anda tahu, Ben Gurion berkata, memang Ben Gurion yang berkata, ada 3 prinsip utama dalam berperang. Jangan sekali-kali berperang di tanah sendiri. Sentiasa berperang di tanah musuh. Dan bila berperang, berperanglah untuk menang. Dan sekarang ini, yang di tengah itu, yaitu jangan berada di tanah sendiri, yang kita pelajari dari 7 Oktober. Apa maksudnya? Israel tidak berperang di tanah sendiri. Ia sesuatu yang luar biasa. Jadi kita berada dalam kedudukan untuk membiarkan perkara ini berjalan. Dan harapnya, ia akan memihak kepada kita tidak lama lagi. Jadi, bagaimana Anda mahu mengalahkan Hizbullah jika kita kini mengambil sikap lebih bertahan, melindungi zon penampan dan mungkin membalas selepas Hizbullah menyerang, berbanding dengan bersikap ofensif seperti yang dilakukan Israel sebelum menandatangani perjanjian gencatan senjata? Saya rasa Anda menunjukkan ketegangan itu. Dan disinilah tentera Lubnan perlu masuk campur. Maksudnya, jika kita bergerak sepenuhnya ke hadapan, maka tiada ruang untuk tentera Lubnan. Ia juga meletakkan askar Israel dalam risiko. Dan jangan kita lupa, maksud saya, kita ada satu pasukan pengganas yang sangat kejam di sempadan utara yang cuba menyerang komuniti Israel, telah membunuh askar Israel. Mereka ada Hizbullah di negara mereka. Mereka ada Hizbullah. Saya rasa Anda tahu, Anda sebutkan di dalam Beirut. Hizbullah telah mengambil alih seluruh negara mereka. Mereka juga terlibat secara langsung. Satu-satunya cara Hizbullah boleh dikalahkan ialah jika Lubnan tampil ke hadapan. Jadi itu sahaja. Kami mengawal kawasan ini. Kami sedang beroperasi. Kami ada operasi yang berbeza. Perdana Menteri telah berkata secara terbuka di media beberapa hari lalu. Kami ada operasi. Beliau berkata, saya tidak akan memperincikannya. Kami memang ada operasi di pelbagai kawasan. IDF bukan sekadar berdiri tanpa buat apa-apa. Jadi memang ada perkara yang sedang berlaku. Tetapi Anda telah mewujudkan satu kawasan di mana tentera Lubnan sebenarnya buat pertama kali dengan sokongan Israel saya rasa boleh bangkit dan benar-benar menangani masalah ini. Jangan lupa, apabila mereka menangani masalah ini, Hezbollah sebagai sebuah organisasi pengganas sentiasa akan cuba muncul semula seperti cendawan. Mereka perlu ada keupayaan untuk menguatkuasakan perkara ini. Kami bukan bayangkan ia sudah selesai. Anda tidak mahu menghantar askar Israel ke Beirut 10 tahun dari sekarang untuk cuba menangani masalah yang semakin meningkat. Mereka perlu menunjukkan kekuatan. Dan itulah pokok utamanya di sini. Dan jika kerajaan Lubnan atau ahli-ahli kerajaan Lubnan, yang sebahagiannya mungkin Syiah atau Sunni, bukan semestinya hanya Kristian, mengeluarkan kenyataan menentang IDF. Adakah kenyataan-kenyataan itu selari dengan apa yang didengar oleh Israel dalam saluran rundingannya? Anda tahu bagaimana kerajaan Lubnan dan juga dalam hal ini Amerika Syarikat memandang tindakan Israel yang terus menyerang Hezbollah di dalam Lubnan. Anda tahu, apabila saya membaca, kebanyakannya keluar di Twitter, betul? Anda boleh lihat apa yang mereka keluarkan di Twitter. Di Twitter, Anda boleh lihat dalam case ini, contohnya, mereka terus mengambil pendirian bahwa keluarga ini telah dihapuskan sehingga kami jelaskan. Tetapi walaupun begitu, apabila Anda lihat pada bahasa yang digunakan, ia masih kembali kepada idea. Keseluruhan bahasa dengan Israel ialah ada perjanjian dengan Israel. Maksud saya telah melihat perubahan besar dalam cara rakyat Lubnan berhubung dengan perkara ini dan hakikat bahwa mereka mengiktiraf kedaulatan Israel. Anda tahu, mereka ini bangun pagi dengan Hizbullah di sebelah. Apabila Anda keluar dan berkata, kami mengiktiraf kedaulatan Israel, itu adalah langkah besar untuk Lubnan. Tetapi seperti apa-apapun, jika mereka rasa Hizbullah semakin kuat dan kita semakin lemah, bahwa kita lemah, sebagai pegawai Lubnan, Anda akan lebih cenderung untuk mula, Anda tahu, mengimbangi perbualan Anda dan bergerak ke arah yang lain. Ini benar-benar masa penting untuk perjanjian 3 pihak antara Israel, Lubnan, dan AS untuk menunjukkan kekuatan. Dan saya rasa ia perlu dilakukan segera. Saya akan beri Anda satu contoh. Pada akhir, Perang Lubnan kedua pada tahun 2006, di mana Israel menang pada satu tahap, katakanlah dari segi ketenteraan, kita telah menangani ancaman itu. Dari sudut pandangan hubungan awam, ia adalah satu bencana, kerana mereka berarak sambil mengatakan bahwa mereka menang. Dan kita boleh lihat pertumbuhan Hizbullah dari segi pembiayaan meningkat. Anda tahu apa yang mereka lakukan? Moron Al-Ras, yaitu komuniti yang terletak betul-betul di seberang sempadan utara, betul? Apa yang mereka lakukan? Mereka membina sebuah taman di atas, tepat di kawasan Warren itu, yang dinamakan Taman Iran, dengan sebuah masjid kecil Al-Aqsa, sebuah gambar, sebuah patung Sulaimani yang menunjuk ke arah Israel. Dan mereka akan membawa kanak-kanak ke sana, dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka memenangi perang itu, dan bagaimana Israel lemah, Barat lemah, dan ia merekrut. Ia akan berlaku perkara yang sama di sini. Kita tidak mahu ada taman yang dinamakan Taman Iran di atas Balfour Ridge. Kita tidak mahu. Adalah penting untuk menunjukkan kemenangan mutlak. Dan saya rasa Israel, Perdana Menterinya sangat komited terhadap perkara ini. Anda boleh dengar Menteri Pertahanan. Tetapi sekali lagi, kunci kepada perjanjian ini ialah Lebanon turut serta dalam kancah ini. Saya ingin terus beralih kepada situasi di Gaza kerana pada masa yang sama, Hamas telah melanggar gencatan senjata di sana pada hujung minggu. Sebuah alat letupan Hamas ditemui selepas sebuah kereta kebal IDF melaluinya. Syukur tiada kecederaan di sana. Selain itu, pengganas melintasi garisan kuning dan menyerang kedudukan IDF.
Sila berikan kami perkembangan terkini mengenai situasi di Gaza. Hamas sedang membina semula kekuatannya. Ia memang semudah itu. Dalam tempoh 8 bulan yang lalu, Hamas telah berjanji untuk melucutkan senjata. Keseluruhan perjanjian Presiden Trump, perkataan pertama ialah deradikalisasi Gaza. Gaza tidak akan menjadi ancaman kepada jirannya. Dan keseluruhan perjanjian itu berdasarkan idea bahwa Hamas akan melucutkan senjata. Tetapi mereka melakukan sebaliknya. Mereka telah merekrut askar-askar mereka. Saya ada video yang menunjukkan saya boleh nampak mereka berjalan dengan senjata api yang sudah diisi peluru di sekitar semua truk makanan. Mereka telah mengumpul munisi. Kami telah menangkap mereka melakukan 7 latihan berbeza yang berlatih menentang Israel. Hizbullah tidak bertindak secara terasing. Mereka sedang berkembang. Maksudnya mereka sedang merekrut semula. Mereka menjadi semakin agresif. Dan Israel sedang mempertahankan barisan. Tetapi seperti yang telah dinyatakan dengan jelas oleh Perdana Menteri, ini bukanlah situasi yang akan kekal seperti sekarang. Buat masa ini, kami gembira jika Amerika Syarikat cuba masuk campur dan melucutkan senjata Hamas. Kami lebih suka jika mereka boleh melakukannya, supaya kami tidak perlu melakukannya. Tetapi pada akhirnya, kami tidak akan membenarkan Hamas terus berkembang dan merebak semula seperti sebelum ini. Adakah sesiapa yang memberi komitmen untuk menghantar tentera untuk melucutkan senjata Hamas pada ketika ini? Terdapat beberapa negara yang telah memberi komitmen untuk menghantar tentera. Tetapi sekali lagi, memberi komitmen untuk menghantar tentera adalah satu perkara yang merupakan langkah pertama yang penting. Ia satu perkara lain pula untuk bertanya, apa yang akan dilakukan oleh tentera-tentera itu? Anda tahu, untuk masuk dan melucutkan senjata Hamas, saya rasa kita tahu. Di pihak Israel, Anda tidak hanya ketuk pintu. Hello, Anda tahu. Berapa banyak AK-47 dan Kalashnikov yang Anda ada? Tidak. Anda ketuk pintu, seseorang akan menembak melalui pintu itu. Jadi persoalannya ialah, apa yang akan dilakukan oleh tentera-tentera ini? Dan bagaimana mereka akan melucutkan senjata Hamas? Disinilah Israel sangat tegas. Kami bukan mendesak untuk dasar serah senjata di pintu, di mana Hamas akan menyerahkan senjata mereka di pintu, kemudian pergi makan malam. Keluar, Anda tahu, beri lelaki itu pelekat kecil dan dapatkan semula senjata Anda. Jadi memang banyak persoalan di sini. Amerika Syarikat telah menugaskan pasukan ini. Lembaga keamanan juga telah menugaskan pasukan ini. Dan ia adalah satu rahmat jika ada pihak lain yang akan masuk dan benar-benar mampu melakukannya. Kita harap mereka boleh lakukannya. Jika mereka tak boleh lakukannya, kita yang akan lakukannya. Dan bagaimana pula dengan Turki dan Qatar yang mengatakan mereka mahu menjadi sebahagian daripada pasukan seperti ini? Saya tahu Israel, berkali-kali termasuk Perdana Menterinya, telah menolak penglibatan negara-negara tersebut dalam pasukan seperti itu. 2 hari lepas, Turki menyeru kepada pemusnahan Israel. Qatar membiayai dan menempatkan kepimpinan Hamas dan merupakan penaung nomor 1 mereka, serta merupakan penyokong hebat keganasan di seluruh dunia. Menyerahkan 2 negara itu untuk mengendalikan pembubaran Hamas, hanya 5 batu dari komuniti Israel, adalah satu tindakan bunuh diri negara. Jadi, Perdana Menteri sekali lagi telah sangat jelas, menetapkan garis merah. Tidak, kita tidak akan membenarkan negara musuh yang menyeru kehancuran kita dan memindahkan mereka dalam jarak 5 batu dari komuniti Israel, lalu berkata, sekarang kamu bertanggung jawab untuk membubarkan orang yang kamu cipta. Sekarang Israel telah mempunyai beberapa juru cakap sejak permulaan perang hingga hari ini. Pada beberapa ketika di awal perang, terdapat serangan diplomatik terhadap Israel dan khususnya terhadap juru cakap Israel. Apa yang anda dapati sekarang dalam kedudukan anda tentang suasana dan nada melindungi kepentingan Israel di media dalam ruang awam? Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang sangat memberangsangkan. Saya telah diambil bekerja untuk pejabat Perdana Menteri. Saya duduk setiap hari bersama Perdana Menteri dan semua ketua keselamatan di satu meja. Semua orang kini committed, dan ia jelas kepada semua. Alhamdulillah. Betul, kita adalah bangsa yang degil. Tapi akhirnya, walaupun bangsa yang degil, ada juga yang memujuk, dan kita mulai sadar, baiklah, ini memang adalah barisan hadapan yang ke-8. Dari apa yang saya lihat dalam sistem ini, ada pengakuan sebenar bahawa barisan ini, saya sendiri pernah dengar orang kata, sama ada ini barisan hadapan ke-8, atau ia adalah barisan paling penting, bahagian diplomatik, barisan hasbara, barisan untuk menerangkan apa yang sedang berlaku, dan mendahului keadaan. Dan jika kita tidak mendahului keadaan, kita perlu tampil dan menyatakan pendirian kita, bukan sekadar memberi reaksi, betul? Saya sendiri sebagai juru cakap tentera selama bertahun-tahun, Anda akhirnya dibanjiri dengan begitu banyak soalan. Anda hampir tidak dapat bernafas untuk berkata, kenapa kita berada di sini pada mulanya? Dan sekarang, memang ada pengakuan sebenar. Tidak, inilah sebabnya kita berada di sini. Kita sedang menentang kejahatan. Kita adalah satu-satunya negara di seluruh dunia yang memahami apa artinya bangkit menentang kejahatan. Anda tahu, kita tidak terpesona dengan idea-idea seperti berbuat baik kepada jiran pengganas Anda, dan dia akan berbuat baik kepada Anda. Sebab itulah, sebenarnya, sebahagian dunia tidak suka apa yang kita lakukan. Karena mereka masih berpegang pada idealisme Eropa Barat. Seperti jika kita hanya berbuat baik dan menerima mereka, mereka akan menyayangi kita. Tapi kita tahu itu tidak akan berlaku, dan sebab itu kita bangkit menentang mereka. Dan adalah penting untuk bangkit dan menyuarakan perkara ini. Perdana Menteri, pihak pertahanan, semua orang sependapat. Dan saya rasa kita sedang melihat satu titik perubahan untuk Israel. Beliau ialah Don Spielman, juru cakap antarabangsa untuk pejabat Perdana Menteri dan sudah tentu bekas hos di JNS TV. Sentiasa gembira menerima anda kembali. Terima kasih kerana bersama kami di Jerusalem in Minute. Dengan senang hati. Terima kasih banyak kepada Doron. Alex, mari kita fokus, jika boleh, sedikit lagi tentang Gaza.
Israel berkata Hamas mesti melucutkan senjata sebelum sebarang idea pengunduran. Mari kita saksikan klip ini. Dalam rutin Wat Azeh, kami ingin menyatakan perkara yang paling hampir. Selagi saya Perdana Menteri, tidak akan wujud negara Palestin. Bukan di Gaza dan bukan di Judea dan Samaria. Bukan Fatahstan dan bukan Hamastan. Berkaitan dengan perkara-perkara khusus yang ditanya dalam berita baru-baru ini, saya ingin memperjelaskan tentang ini. Israel menolak dokumen 15 perkara tersebut. Saya dengar orang kata, kamu tak cakap, kami tak cakap. Tapi inilah yang terbaru. Saya nak perjelaskan dengan tepat. Israel menolak dokumen 5 perkara itu. IDF tidak akan melakukan sebarang kemunduran sehingga Hamas dilucutkan senjatanya. Dan bila saya kata pelucutan senjata Hamas, itu bermaksud senjata berat, senjata kurang berat dan senjata ringan. Seperti yang kita bincangkan minggu lepas. Dan sekarang Perdana Menteri Netanyahu sekali lagi menegaskan kenyataan itu, bahawa Hamas mesti melucutkan senjata supaya ada kemajuan di medan Gaza. Kita lihat kira-kira seminggu lalu, saya rasa kita ada bincangkan dalam program minggu lepas bahawa satu pelan 15 perkara baharu telah dikemukakan oleh Lembaga Keamanan. Dan pelan 15 perkara itu, seperti yang anda tahu, membincangkan pelucutan senjata Hamas yang lebih terhad, terutamanya mungkin senjata akan dikumpulkan, disimpan di dalam gudang dan bahawa polis Palestin, bukan Hamas, akan bertanggungjawab terhadap kunci tersebut. Anda tahu dan Israel baru sahaja mengumumkan bahawa mereka benar-benar menolak cadangan itu. Dan ini agak berbeza daripada bagaimana Perdana Menteri bertindak balas pada beberapa ketika sepanjang perjalanan perang ini, terutamanya ketika Presiden Trump masih memegang jawatan. Perdana Menteri biasanya mencari lebih banyak saluran diplomatik di belakang tabir untuk menjelaskan pendirian Israel. Anda tahu, kita sedang menuju ke pilihan raya sekarang. Kita kini hanya 3 bulan lagi dari tarikh pilihan raya 27 Oktober. Dan apa yang anda lihat ialah Perdana Menteri tampil dengan tegas dan menyatakan bahawa pelan 15 perkara itu menurut pendirian Israel sama sekali tidak boleh diterima. Israel tidak akan menerimanya. Mereka tidak akan berundur dari mana-mana titik di dalam Gaza, tidak di belakang garisan kuning, tidak di hadapan garisan kuning. Dan Israel mengawal banyak wilayah di hadapan garisan kuning. Jadi Israel mengatakan mereka tidak akan berundur. Saya rasa ada sesuatu yang sangat menarik yang dikatakan oleh Perdana Menteri di sini, yang mana beliau sebenarnya tidak pernah katakan sebelum ini. Dan beliau berkata bahawa tidak akan ada negara Palestin yang akan diwujudkan. Dan beliau telah berkali-kali mengatakan bahawa beliau tidak akan membenarkan negara Palestin diwujudkan di Judea dan Samaria. Tetapi apa yang beliau katakan di sini dalam kenyataan ini, saya rasa untuk pertama kalinya, ialah beliau tidak akan membenarkan Gaza dijadikan sebuah negara Palestin rasmi, bukan tanah Hamas, bukan tanah Fatah. Ingat, Mahmud Abbas yang mengetuai pihak berkuasa Palestin, dia dari Fatah. Jadi mereka tidak akan dapat mengawalnya. Dan Hamas juga tidak akan dapat mengawalnya. Jadi itu meninggalkan tanda tanya besar tentang apa sebenarnya yang Perdana Menteri lihat sebagai masa depan Gaza. Tetapi apa yang dia jelaskan ialah Israel tidak akan berundur dari kawasan itu dan menyerahkannya kepada mana-mana badan pemerintahan Palestin. Untuk membenarkan negeri kecil ini dengan percubaan negara Palestin yang dipanggil Gaza, benar-benar menjadi entiti Palestin yang rasmi. Kenyataannya itu sebenarnya bertentangan dengan rancangan sebenar, kerana rancangan itu memang menyeru supaya ada entiti PA yang bertanggungjawab ke atas Gaza selepas perang berakhir. Pelan 20 perkara yang ditandatangani apabila gencatan senjata berkuat kuasa menyeru penubuhan jawatan kuasa kebangsaan untuk pentadbiran Gaza, yang sepatutnya terdiri daripada teknokrat Palestin yang diluluskan oleh Israel untuk menguruskannya. Tetapi perkara itu sepatutnya diawasi oleh lembaga keamanan. Sekarang ada Nikolai Miladonov yang merupakan bekas utusan PBB yang berurusan dengan Gaza yang kini pada dasarnya menjadi ketua lembaga keamanan ini. Dan apabila Perdana Menteri tampil dan berkata Israel tidak akan berundur sehingga Hamas dilucutkan senjata sepenuhnya. Dan beliau menjelaskan dalam kenyataan-kenyataan ini apa sebenarnya maksud pelucutan senjata itu. Ia adalah senjata berat yang saya rasa semua orang faham bahawa Hamas perlu menyerahkan senjata berat mereka. Maksud saya, mereka belum melakukannya dan saya tidak pasti mereka akan melakukannya. Tetapi semua orang seolah-olah bersetuju tentang perkara itu. Apa yang Perdana Menteri jelaskan di sini dalam kenyataan ini ialah ia juga melibatkan senjata ringan, senjata api yang digunakan oleh Hamas untuk menakut-nakutkan masyarakat. Sebenarnya itulah cara mereka terus menguasai Gaza. Mereka adalah badan pemerintah de facto di Gaza kerana jika ada sesiapa yang menentang mereka di jalanan, mereka akan ditembak dengan senjata ringan ini, AK-47 dan mesingan. Jadi, sementara itu sepatutnya ada kerajaan teknokrat Palestin yang akan mengambil alih. Tetapi Perdana Menteri berkata ia bukanlah pihak berkuasa Palestin. Beliau sangat jelas tentang perkara itu sehingga kini. Ia tidak akan menjadi Hamas dan ia perlu diawasi dalam apa jua keadaan oleh lembaga keamanan.
Pengerusi lembaga keamanan akhirnya adalah Donald Trump. Dan itu bermakna kita mempunyai tempoh terhad kira-kira 2 tahun sementara Trump masih menjadi presiden untuk mungkin melangkah ke peringkat seterusnya di Gaza. Jika tidak, anda akan mempunyai presiden lain dan siapa tahu apa yang dia mungkin lakukan. Dia mungkin menghancurkan seluruh lembaga keamanan dan anda akan berada dalam satu lagi tempoh ketidakstabilan. Sementara itu, menjelang pilihan raya Israel, Perdana Menteri berkata bahawa Gaza tidak akan menjadi sebuah negara Palestin. Judea juga tidak akan menjadi sebuah negara Palestin dan Israel tidak akan berundur walau seinci pun selagi Hamas terus bersenjata. Israel juga sedang membuat persiapan untuk masa depan. Anda ada melaporkan minggu ini bahawa beribu-ribu tan peralatan ketenteraan Amerika Syarikat kini telah tiba di negara Israel. Anda bercakap tentang kenderaan Hummer, jentolak D9, lori, segala jenis peralatan kejuruteraan berat yang digunakan oleh Israel di tempat-tempat seperti Gaza, yang digunakan oleh Israel di tempat-tempat seperti Judea dan Samaria. Jadi Israel benar-benar sedang membuat persiapan untuk kemungkinan tercetusnya konflik di mana-mana medan ini. Saya rasa ini adalah keperluan strategik yang besar bagi Israel. Israel bukan sahaja perlu menambah semula apa yang telah hilang sepanjang hampir 3 tahun peperangan ini, tetapi sebenarnya untuk memajukan kedudukan strategiknya, mendapatkan senjata yang diperlukan, dan melakukannya sekarang dengan Presiden Trump masih memegang jawatan. Presiden Trump telah sangat jelas dalam pentadbirannya bahawa mereka mahu Israel memiliki senjata yang diperlukan untuk mempertahankan diri. Bahawa Kongres dan Senat sekarang ini, kedua-duanya dikuasai oleh Republikan, sekurang-kurangnya untuk beberapa bulan akan datang sehingga pilihan raya. Dan siapa tahu, mungkin sahaja Kongres akan bertukar menjadi Demokrat. Mungkin juga Senat akan bertukar. Sementara itu, anda mempunyai Kongres dan Senat, kedua-duanya Republikan, kedua-duanya sangat memihak kepada Israel. Speaker Dewan Perwakilan, Mike Johnson, sangat komited untuk menyediakan senjata kepada Israel. Jadi anda lihat bahawa ini hanya menjadi tajuk utama hari ini, tetapi terdapat usaha diplomatik yang lebih maju. Kemungkinan besar diketuai di pihak Israel oleh Duta Besar ke Amerika Syarikat, Yechiel Leider, untuk memastikan Israel dapat menambah stok semula. Dan pada masa yang sama, anda boleh pasti bahawa Israel di dalam negara sedang mencari cara untuk mula menghasilkan senjata ini, senjata berat mereka sendiri. Dan juga sedang mencari sumber lain selain dari Amerika Syarikat untuk mempelbagaikan saluran bekalan. Alex, pada masa yang sama minggu ini, terdapat pertelingkahan diplomatik antara Israel dan Great Britain berhubung kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Netanyahu dalam sebuah podcast baru-baru ini dan merujuk kepada Great Britain sebagai sebuah republik Islam. Berdasarkan realiti di sana, anda bercakap tentang ribuan dan ribuan pendatang yang telah tiba di pantai Great Britain. Juga perubahan sikap terhadap Israel. Mari kita saksikan klip itu. Nombor mama, dia dan ayahnya, Randolph, anak kepada Churchill, datang dan membuat liputan tentang perang 6 hari di sini dengan cara yang sangat memihak kepada kita. Bagaimana anda melihat perkara itu di Britain? Dalam apa yang dipanggil Republik Islam Britain. Bagaimana anda melihat perkara itu? Jadi di situ anda ada Perdana Menteri merujuk kepada Britain sebagai sebuah republik Islam. Ngomong-ngomong, saya ada nampak satu lagi klip naik Presiden J.D. Vance. Sebenarnya, secara bergurau saya rasa, dalam satu lagi podcast juga merujuk kepada Great Britain. Merujuk kepada Great Britain sebagai sebuah republik Islam. Ya, sebenarnya kita nampak jurucakap Netanyahu terpaksa meredakan kesan kenyataan-kenyataan itu yang jelas sekali telah menarik reaksi yang kuat. Respon daripada UK dan pejabat Perdana Menteri pada dasarnya mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri hanyalah mengulangi kenyataan yang dibuat oleh J.D. Vance beberapa minggu sebelum ini mengenai UK. Sekarang, jelas sekali, anda dapat lihat bagaimana orang Islam menjadi datuk bandar di bandar-bandar utama di seluruh UK, bagaimana terutamanya di bandar-bandar, anda mempunyai suasana di mana dahulunya anda mempunyai sebuah komuniti Yahudi yang besar dan berkembang pesat, yang kini berada dalam keadaan tertekan, dalam posisi bertahan, takut akan keselamatan mereka. Ramai orang di UK mengatakan bahawa keadaan untuk orang Yahudi telah merosot dengan sangat teruk. Dan apa yang paling mereka takuti? Mereka paling takut kepada orang Islam yang berada di sana. Dan anda dapat lihat pegawai-pegawai kerajaan yang sangat mengambil berat tentang bagaimana orang Islam akan mengundi dalam pilihan raya. Oleh itu, UK telah menarik balik sokongan diplomatik terhadap Israel. Sedangkan sebelum ini, UK dianggap sebagai sekutu nombor 2 atau 3 Israel di dunia selepas Amerika Syarikat. Dan apa yang anda lihat sekarang, kenyataan-kenyataan daripada Perdana Menteri Netanyahu yang saya rasa jelas sekali menyentuh sensitiviti di UK. Ia hanyalah satu reaksi, saya rasa, terhadap banyak kenyataan yang telah dikeluarkan oleh pegawai-pegawai tertinggi di UK. Termasuk Perdana Menteri terkini, Starmer, yang pada dasarnya mengiktiraf kenegaraan Palestin.
yang jelas bertentangan dengan kepentingan Israel. Dan beliau berkata sebelum berbuat demikian bahawa beliau akan melakukannya selagi keadaan yang mengerikan di Gaza berterusan. Dan kita juga melihat bahawa bekas Menteri Luar di sana, Danny Lemmy, telah mengatakan bahawa apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Israel di Gaza adalah tidak berperi kemanusiaan, berbahaya dan menjijikkan. Anda juga mendengar banyak kenyataan, malah daripada seseorang yang sebelum ini dianggap sekutu oleh Israel, David Cameron, yang pada awal perang merupakan Menteri Luar, juga membuat kenyataan yang jelas sekali tidak menyenangkan Israel. Bukan jenis kenyataan yang mereka harapkan daripada seorang sekutu. Dan kini, secara tiba-tiba, Perdana Menteri membalas dengan sesuatu yang semua orang di UK dan seluruh dunia tahu adalah benar. Dan UK menjadi sedikit sensitif mengenainya. Ya betul, kita perlu lihat sama ada perkara ini akan menjadi pertikaian yang lebih besar pada masa akan datang. Tetapi akhirnya, minggu ini, Judea dan Samaria, Menteri Pertahanan Israel Katz mengarahkan tentera untuk bersiap sedia dengan rancangan memindahkan kuasa terhadap urusan awam yang melibatkan rakyat Israel di Judea dan Samaria. Ini dianggap sebagai berita besar. Ramai orang mengatakan ini adalah satu lagi langkah ke arah kedaulatan di Judea dan Samaria. Saya sebenarnya akan menulis tentang topik ini dalam beberapa hari lagi di sini untuk JNS. Apa yang kita tahu sekarang dan sejauh mana pentingnya langkah yang diambil oleh Menteri Pertahanan ini? Sebenarnya Anda ada situasi di mana Judea dan Samaria dianggap dalam undang-undang Israel sebagai berada di bawah naungan tentera, betul? Ia tidak ditadbir dengan cara yang sama seperti Jerusalem, Tel Aviv. Ia benar-benar ditadbir oleh tentera. Dan apa yang Anda lihat sejak beberapa tahun kebelakangan ini adalah cubaan oleh ahli politik sayap kanan di Israel untuk cuba menormalkan situasi pemerintahan di Judea dan Samaria. Dan ingat, Israel adalah sebuah negara yang sangat kecil, betul? Anda tahu Anda boleh memandu dari Laut Mediterranean ke Sungai Jordan, yang mana Anda tahu termasuk melalui Judea dan Samaria dalam masa kira-kira 2 jam, betul? Dari utara ke selatan, negara ini sedikit lebih panjang. Tetapi dari timur ke barat, merentasi tengah negara, ia adalah perjalanan yang pantas. Jika Anda berdiri di tengah-tengah, seperti saya pernah tinggal di Bet El, atau Anda tinggal di El Elazar, Anda tahu, jika Anda berdiri di satu tempat tinggi di negara itu, di kawasan pergunungan Judea dan Samaria, Anda boleh melihat dengan mata kasar merentasi negara ke arah ini, dan merentasi negara ke arah itu. Ia adalah sebuah negara yang kecil. Jadi idea bahawa sebahagian negara akan diperintah oleh tentera, manakala sebahagian lagi diperintah oleh polis dan pelbagai kementerian dalam kerajaan Israel adalah sesuatu yang perlu diperbetulkan, betul? Jika Anda mahu menurap jalan di Judea dan Samaria, bukannya hanya melalui Kementerian Pengangkutan, ia perlu melalui tentera. Jadi di sini juga, apa yang mereka katakan ialah penguatkuasaan undang-undang di Judea dan Samaria sepatutnya diserahkan sepenuhnya kepada polis Israel. Dan apa yang menarik tentangnya, saya juga ingin katakan, ialah memang ada, terutamanya jika Anda membaca. Banyak media Israel berhaluan kiri seperti Haaretz dan Times of Israel, terutamanya yang menganggap ini sebagai salah satu isu utama mereka, yaitu apa yang mereka selalu rujuk sebagai keganasan peneroka, seolah-olah itulah ancaman paling berbahaya di seluruh Timur Tengah. Dan ancaman terbesar kepada Israel, kononnya adalah keganasan peneroka, di mana berlaku pergeseran antara rakyat Palestin yang tinggal di Judea dan Samaria dan orang Yahudi yang tinggal di Judea dan Samaria. Seringkali bergaduh tentang tanah, di mana kambing biri-biri boleh meragut, dan siapa yang menanam pokok. Dan mereka menggambarkan seolah-olah ini adalah ancaman yang jauh lebih besar kepada keselamatan Israel berbanding Hizbullah atau Hamas atau malah Iran yang sedang membangunkan senjata nuklir haram. Dan apa yang berlaku di sini ialah tentera sebenarnya tidak mampu atau sepatutnya menangani ancaman yang datang dari pihak Israel sendiri kerana tentera tidak akan bertindak terhadap rakyatnya sendiri. Ia tidak menjalankan penguatkuasaan undang-undang terhadap warga negara sendiri. Sebaliknya, tentera hanya menangani ancaman dari negara lain. Jadi, menyerahkan perkara ini kepada polis sebenarnya boleh memberi Israel keupayaan yang lebih besar untuk menangani penguatkuasaan undang-undang di pihak mereka sendiri, yang mana tentera sendiri mengatakan akan menghadapi banyak kesukaran untuk melaksanakannya. Ini adalah langkah yang praktikal. Ia adalah satu langkah yang dialu-alukan. Dan saya rasa ini adalah satu kemajuan yang menakjubkan untuk semua warga negara Israel. Bersambung, kita akan ada pilihan raya dalam masa 3 bulan. Mari kita lihat sejauh mana cadangan baharu oleh Menteri Pertahanan ini akan maju sebelum kita perlu mengundi sekali lagi untuk Knesset kita. Dan itu sahaja untuk Jerusalem in Minute di JNS TV. Josh Shastin di sini bersama Alex Strayman. Terima kasih kerana bersama kami. Pastikan anda dapatkan semua kandungan hebat yang disediakan oleh JNS TV. Juga layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah dan seluruh dunia Yahudi. Saya ingin memberi penghargaan kepada mereka yang bekerja di belakang tabir di sini. Jangan lupa untuk melanggan dan berikan kami sokongan super. Dan kita akan berjumpa lagi minggu hadapan di Jerusalem in Minute.